Kesungguhan dalam mahabbah itu ada dalam 3 hal. Pertama, dia akan memilih kalam kekasihnya daripada ucapan selainnya. Ucapan-ucapan tu kita akan selalu sebut. Dia memilih berdampingan dengan kekasihnya daripada berdampingan dengan selainnya. Dan dia memilih dapat kerelaan kekasihnya daripada kerelaan selainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk mengikuti kuliah duha bulanan, kuliah duha PKP seperti biasa yang telah dianjurkan pagi ini oleh Biro Muslimah Masjid Ibnu Abbas, Taman Ibu Kota Setapak, Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini kita dapat juga merealisasikan hasrat untuk menyambung kitab kita, menyambung kitab kita setelah sekian lama kita berehat. InsyaAllah doa banyak, tak lama lagi depan kita jumpa balik dekat Masjid Ibnu Abbas ni. Rindu rasanya nak berkuliah kat sana. Dan Alhamdulillah semalam pun saya dah mula, beberapa hari lepas saya dah mula kuliah di Perak. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat kembali ke surau. Tetapi ke masjid, apapun patuh SOP, jaga penjarakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak dah ramai masuk ni. 95 orang. Wah, sahlah tak sabar kan. 97. Dah 100 dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita sambung kita sambung kitab muka Syafatul Qulub kita. Semua ada tak kitab ni? Ada kan? Kitab muka Syafatul Qulub. Penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Iaitu kita sambung bab 10. Sebelum ni kita berhenti kat bab 9. Kita berhenti dekat bab 10, kita sambung bab 10, merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya akan bacakan kitab ni, kita akan sama-sama baca. Cuma saya minta kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, nanti kemudian saya akan tengoklah komen-komen ni, komen nanti beritahulah. Kalau ada apa-apa persoalan yang bermain-main di pemikiran kan, bolehlah tanya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cinta adalah perpautan jiwa seseorang terhadap sesuatu yang dipandang dapat melazatkan atau membahagiakan. Jika perpautan itu lebih kuat lagi, maka dinamakan rindu. Sehingga relalah seseorang menjadi hamba kepada kekasihnya. Mahu mengorbankan segala apa yang dimiliki demi kekasihnya. Masihkah kita semua ingat akan kisah Zulaikha ketika cintanya kepada Yusuf AS teramat sangat, sehingga sampai ke puncak kerinduan. Dia rela mengorbankan segala harta dan kecantikannya. Dia memiliki emas, permata, kalung dan liontin 70 unta. Namun semua itu dia korbankan demi cintanya kepada Yusuf AS. Setiap orang yang berkata, hari ini aku terlihat Yusuf, maka diberikan sebuah kalung. Bayangkan, orang cakap yang ternampak Yusuf. Tadi aku nampak Yusuf tadi, bagi kalung. Dia bagi kalung yang mahal ni, kan, kalung liontin. Yang mahal, yang hebat lah kan, bagi kat setiap orang. Sebab dia punya nak merasakan, orang kata nak melampiaskan, nak menyelesaikan rasa rindu dia. Orang sebut nama dia pun, dia seronok dah. Kan? Maka diberikan sebuah kalung. Demikianlah seterusnya sehingga kalungnya kehabisan. Segala-galanya diberikan nama Yusuf. Dia lupa segalanya selain Yusuf kerana kerinduannya yang mendalam. Jika dia menghadapkan ke langit, seolah-olah nama Yusuf itu termaktub pula di bintang-bintang. Kan? Diceritakan bahawa ketika Zulaikha telah beriman dan telah menjadi isteri Yusuf, dia malah suka menjauhi Yusuf. Dia lebih suka menyepi untuk beribadah serta memutuskan dirinya untuk beribadah. Ketika Yusuf memanggilnya ke bilik siang hari, maka dia menolaknya sampai ke malam. Namun ketika Yusuf memanggilnya di malam hari, maka dia menundanya sampai ke siang hari. Dan dia berkata, wahai Yusuf, dahulu aku menyintaimu sebelum mengenali dia. Maka dia tu siapa? Dia tu Allah. Maka kini setelah aku mengenalinya, yakni Allah, maka tiada lagi cinta untuk selainnya. Dan aku tidak perlukan penggantinya. Sehinggalah Yusuf berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk demikian. Dan dia mengkhabarkan bahawa dia hendak mengeluarkan 2 orang putera dari rahimmu, yang keduanya akan dia jadikan Nabi. Kemudian Zulaikha berkata, jika Allah memerintahkanmu sedemikian dan menjadikan aku sebagai jalan untuk itu, maka aku mentaati perintah Allah.
Kemudian dia dengan suka hati, dia melayani Yusuf AS. Nampak tak? Sampai jam tu sekali gitu. Dia tolak permohonan Nabi Yusuf yang handsome ni. Kan tolak sebab kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Sampailah Allah perintahkan kepada Nabi Yusuf agar bersama dengan Siti Zulaikha sebab nak mengurniakan dua zuriat yang mana keduanya akan dijadikan Nabi. Nampak? Maka ketika itulah barulah dia merelakan dirinya untuk bersama dengan Nabi Yusuf AS dengan penuh suka hati. Dan diceritakan bahawa ketika Majnun ditanya, siapa namamu? Dia berkata Laila. Bukankah dia telah mati? Dia berkata tidak. Laila ada di hatiku. Dia tidak pernah mati. Akulah Laila. Kemudian pada satu ketika, dia lalu di rumah Laila, dia memandang ke langit. Maka dia bertanya, wahai Majnun, janganlah memandang langit, tapi pandanglah ke rumah Laila. Barangkali engkau dapat melihatnya. Lalu Majnun menjawab, cukuplah aku memandang bintang di mana cahayanya menyinari rumah Laila. Allahu Akbar. Kan? Laila Majnun. Diceritakan dari Mansur Al-Hajjaj radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka telah menahannya 18 hari. Maka Asyibli radhiyallahu anhu menziarahi seraya berkata, wahai Mansur, apakah mahabbah itu? Dan Mansur berkata, jangan kau tanya aku hari ini, tapi tanyalah aku esok saja. Ketika datang hari esok dan mereka mengeluarkannya dari penjara di mana telah mereka buat salib untuk membunuhnya, maka Asyibli lalu di hadapannya dan Mansur berkata, wahai Asyibli, mahabbah itu awalnya mahabbah itu awalnya terbakar dan akhirnya terbunuh. Ini mengisyaratkan kenyataan apa yang telah dirasakan oleh Al-Hajjaj sendiri, bahawa segala sesuatu selain Allah adalah batil dan dia tahu Allah lah yang berhak. Kemudian setelah nyata nama Allah, dia melupakan namanya sendiri, sehingga ketika ditanya siapa engkau, maka dia bertanya akulah Al-Haq. Tuan-tuan nak tunjukkan bila datangnya kecintaan kepada Allah, rindu kepada Allah, maka bila sampai satu tahap yang sedemikian, maka yang lain sudah tidak penting lagi. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia diseksa, tapi dia tetap ingatkan. Yang paling utama sekali, ingatannya kepada Allah SWT. Diceritakan bahawa kesungguhan mahabbah itu terdapat dalam 3 hal. Kesungguhan dalam mahabbah itu ada dalam 3 hal. Pertama, dia akan memilih kalam kekasihnya daripada ucapan selainnya. Ucapan-ucapan itu kita akan selalu sebut. Dia memilih berdampingan dengan kekasihnya daripada berdampingan dengan selainnya. Dan dia memilih dapat kerelaan kekasihnya daripada kerelaan selainnya. Demikianlah yang dinyatakan dalam kitab Al-Muntaha. Di situ juga dikatakan sungguhnya rindu itu menyingkap segala tabir dan membukakan semua rahsia. Yang ada hanyalah kelemahan roh, menahan kerinduan ketika ada halawatul zikri, manisnya zikir, sehingga kalau salah satu anggota badannya dipotong, dia tidak merasakan kesakitannya. Bayangkan. Sampai tahap tu. Kita tak sampai tahap tu lagi, tuan-tuan. Kita belum sampai lagi tahap tu. Tapi insya-Allah tak mustahil kan. Kita boleh cuba kan. Kita boleh cuba. Okey, ada tak soalan-soalan ni? Makin ramai Alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan. Teruskan menyertai Okey. Kemudian diceritakan bahawa seorang lelaki sedang mandi di sungai Furat. Kemudian dia mendengar seorang lelaki membaca ayat dalam pada surah Yasin ayat 59. Berpisahlah kamu pada hari ini, hari kiamat, wahai orang-orang yang berdosa. Bila dia terdengar tu, maka hatinya luluh, tubuhnya gemetar, hingga dia tenggelam dan mati. Dari Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi, dia berkata, aku melihat di Basrah seorang lelaki sedang berada di tempat tinggi. Dia menghadap kepada orang ramai lalu berkata, barang siapa mati kerana rindu, hendaklah dia mati sedemikian. Sesungguhnya aneh rindu tidak mahu mati. Kemudian menjatuhkan diri dan mati serta-merta. Maknanya orang ni, rindu yang macam mana yang akan menyebabkan sanggup mati? Cari. Apa dia? Kan, mati pun tak rasa apa dia kata. Rindu kepada Allah. Dan berkata Al-Junaid, tasawuf adalah meninggalkan pilihan. Dan diceritakan bahawa Zunnun Al-Masri radhiyallahu anhu masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia melihat seorang pemuda telanjang, jatuh sakit dan nampak sekali hatinya sedang beratap pedih. Kemudian dia berkata, aku mendekati pemuda itu, kuucapkan salam kepadanya, lalu kutanya, siapa engkau wahai pemuda? Dia berkata, aku ni orang asing sedang dirundung rindu. Maka tahulah aku maksudnya, lalu aku berkata, aku juga sepertimu. Kemudian dia menangis dan aku pun menangis kerana tangisannya. Dia bertanya, apakah engkau menangis? Aku menjawab, aku juga sepertimu. Kemudian dia menangis lebih keras lagi. Dia menjerit sehingga keluar rohnya sampai mati. Lalu aku selimutkan pakaianku kepadanya dan aku keluar untuk mencari kain kafan. Setelah aku mendapat kain kafan, aku kembali lagi, namun aku tidak menemui pemuda itu di tempatnya. Maka aku berkata, Maha Suci Allah. Lalu aku mendengar suara Hatih berkata, wahai Zunnun, sesungguhnya orang asing itu dicari syaitan tidak bertemu, dicari pemilik harta tidak bertemu,
Dicari keberadaan di syurga pun tidak ditemui. Kemudian aku bertanya, di mana dia sekarang? Lalu aku dengar suara hati berkata, di majlis tempat yang benar, di sisi Allah yang Maha Kuasa. Surah Al-Qamar ayat 55. Disebabkan kecintaan, ketaatan dan taubatnya. Demikianlah tersebut dalam kitab Zahri Riyad. Setelah masyaikh ada yang ditanya tentang muhim orang yang menyintai Allah, maka dia menjawab, iaitu sedikit bergaul, banyak menyendiri, selalu berfikir, banyak diam. Dia tidak melihat ketika memandang, tidak mendengar ketika dipanggil, tidak faham ketika diajak bicara, serta tidak berduka bila ditimpa bencana. Ketika ditimpa kelaparan, dia tidak mengerti. Ditimpa telanjang, tidak merasa. Dibentak, tidak takut. Pendeknya selalu memandang kepada Allah dalam penyendiriannya. Dia suka dan bermunajat kepadanya, serta tidak mempedulikan ahli dunia. Lebih kurang 14. Abu Tawab di dalam syairnya telah menyebutkan tanda seorang muhib. Janganlah engkau tertipu. Seorang kekasih punya tanda, punya hadiah untuk kekasihnya. Pahit balanya dirasa nikmat, diterima gembira apapun yang dia perbuat. Tidak diberi pun tidak mengapa, kefakiran dianggap penghormatan saja. Kau lihat keinginannya, hanyalah mentaati kekasihnya. Kau lihat mukanya berseri, hanya si dia yang ada di hati. Dia taat segala ucapannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya baca hari ini mungkin nampak bunyi macam puitis. Kan mungkin bahasa-bahasa yang sangat mendalam. Tetapi apa nak beritahu, apabila sampai satu tahap, kecintaan dan kerinduan itu kepada yang Maha Kuasa, sampai yang ke tahap yang orang kata yang hebat, maka kita dah tak peduli dah apa-apa yang lain. Kekecewaan tak rasa apa, kerinduan pun kita rasa okey. Kan? Jadi semua ni penting penting. Kita mungkin tak dapat lah, mungkin susah lah nak capai tahap tu, tapi boleh usaha ke arah itu. Kan? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita usahakan. Tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, diceritakan pada satu ketika Nabi Isa AS berjalan-jalan, baginda berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang menyirami tanaman-tamannya. Ya? Menyirami tanaman-tanamannya. Lalu pemuda itu berkata, wahai Isa, mintakan aku kepada Tuhanmu akan memberiku rezeki mahabbah kepadanya. Dia kata, bagi aku rezeki mahabbah, kecintaan kepadanya. Maka Nabi Isa AS menjawab, engkau tidak akan kuat menerimanya sebanyak itu. Dia kata, bagi aku kecintaan, mahabbah kepada Allah ni, dapat sebesar biji sawi pun tak apalah. Nabi Isa kata, kau takkan dapat tahan lah. Kau betul kena ni, sebiji sawi pun berat lah tu. Maka pemuda tu berkata, kalau begitu separuh saja. Lalu Nabi Isa AS berdoa, ya Tuhanku, berikanlah dia separuh biji sawi daripada mahabbahmu. Lalu Nabi Isa AS segera berlalu. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi Isa AS lalu lagi di tempat itu. Dia tanya. Maka dia tanyakan tentang pemuda itu, mana dia orang tu? Hari tu ada dekat sini, aku tak nampak dia. Maka dia jawab, dia telah gila dan pergi ke satu gunung. Nabi Isa AS mohon pada Allah agar dapat melihat pemuda itu. Dapat pemuda itu lagi. Tapi tidak dijawab, dapat melihat pemuda itu lagi. Apabila Nabi Isa AS dapat bertemu dengan pemuda itu, diberinya salam. Tapi tidak dijawab oleh pemuda itu. Nabi Isa AS berkata, akulah Isa. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Isa, bagaimana dia dapat mendengar ucapan manusia jika dalam hatinya ada separuh biji sawi dari mahabbah kepadaku, demi kemuliaan dan keagunganku. Kalau engkau kerat dia dengan gergaji, nescaya dia tidak akan merasa sakitnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, macam itulah sekali kan, kalau nak ceritakan mahabbah kecintaan kepada Allah SWT ni, sampai ke satu tahap, kalaulah anda kata, kalau anda kata apa? Anda kata dikerat pun badan pun tak rasa apa-apa. Inilah dia kehebatannya kasih sayang, mahabbah kecintaan pada Allah. Barang siapa mengakui 3 hal namun tidak bersih dari 3 hal, bererti dia tertipu. Kalau dia mengaku 3 perkara tapi dia buat 3 perkara, maka pengakuannya tipu aja. Pertama, mengakui akan manisnya zikir sedangkan dia masih cintakan dunia, tipu. Dia seronoklah zikir ni, manisnya zikir ni, rasa tenang hati, tapi masih lagi cinta dunia. Tak betul. Kedua, mengaku ikhlas beramal tapi suka penghormatan manusia kepadanya, pun bohong. Yang ketiga, mengaku cinta kepada penciptanya, khaliknya, tetapi masih memperturutkan nafsunya.
Jadi itu 3 keadaan. Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang ke atas umatku di mana ia menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mereka suka kepada dunia dan melupakan akhirat. Mereka suka pada harta hingga lupakan hari hisab. Mereka cintakan makhluk hingga lupakan Khaliqnya. Mereka suka berdoa tapi lupa bertaubat. Dan mereka suka rumah tapi lupa pada kubur. Tu ingat Ingat tu, Nabi dah sebut dah. Pernah Mansur bin Ammar menasihatkan seorang pemuda, wahai pemuda, janganlah engkau tertipu oleh mudamu. Betapa banyak anak muda melambat-lambatkan taubat, lalu apabila maut datang, dia lupa untuk bertaubat. Apabila dia dalam kubur, seluruh anak, isteri dan keluarganya bahkan segala hartanya tidak berguna lagi. Sebagaimana Allah telah berfirman. Artinya, pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, membawa iman ataupun bertaubat. Surah Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah. Berikan kami rezeki taubat sebelum mati. Ingatkan kami ketika kami lupa. Berilah kami keuntungan akan syafaat Nabi SAW. Berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kami keuntungan akan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang mukmin adalah setiap saat selalu bertaubat dan menyesali dosa-dosanya. Dia memadai apa yang ada dan sama sekali tidak terpikat kepada dunia. Bahkan hatinya sangat ikhlas untuk beramal untuk akhirat dan menyembah Allah dengan sepenuh keikhlasan hati. Diceritakan ada seorang lelaki bakhil dan munafik bersumpah hendak menceraikan istrinya bila dia memberikan sedekah. Kemudian datang seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya lalu berkata, "Demi hak Allah, apakah engkau tidak akan memberiku sesuatu?" Lalu perempuan itu memberikan 3 potong roti. Apabila diketahui oleh suaminya, terus memanggil pengemis itu dan berkata, "Siapakah yang memberimu roti?" Pengemis itu menjawab, "Aku dia beri seorang wanita penghuni rumah ini." Lalu si suami masuk ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Bukankah aku telah bersumpah agar engkau tidak memberikan sesuatu kepada seseorang pun?" Si isteri itu menjawab, "Aku memberikan kerana Allah." Maka si suami menyalakan tungku. Setelah panas lalu berkata kepada istrinya, "Masuklah ke situ kerana Allah." Si isteri kemudian bangkit dan mengambil perhiasannya. "Tinggalkan perhiasan itu," kata si suami. Si isteri menjawab, "Seseorang yang mencintai Allah akan berhias untuk kekasihnya, dan aku hendak menemui kekasihku." Kemudian dia masuk ke dalam tungku itu. Lelaki munafik menutup tungku dan meninggalkan pergi. Setelah 3 hari dia datang lagi dan membuka tungku itu. Dia lihat istrinya selamat dengan kekuasaan Allah, sehingga lelaki itu hairan. Kemudian ada suara hati berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahawa api akan membakar kekasihku?" Diceritakan bahawa, nampak tak? Dia kata, "Kau tak tahu ke?" Tapi rupanya itulah dia yang dinyatakan. Apakah kau tak tahu api macam mana pun tidak akan membakar kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, diceritakan bahawa Asiyah, iaitu isteri Fir'aun, merahsiakan dia beriman kepada Allah dari Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanannya, diperintahkan para pengawalnya untuk menyeksa istrinya dengan macam-macam sesaan. Lalu Fir'aun berkata, "Murtadlah engkau." Asiyah tidak mahu murtad. Segera tubuh Asiyah diikat pada beberapa pancang kecil dan Fir'aun mengherdik lagi. "Murtadlah engkau." Asiyah berkata, "Engkau tahu jiwa ragaku dalam penjagaan Allah." Kemudian Musa AS lalu di hadapannya, maka dia berkata, "Wahai Musa, kabarkan kepadaku, apakah Tuhanku rela atau murka padaku?" Musa AS menjawab, "Wahai Asiyah, semua malaikat langit merindukan dan Allah memujimu." Dia berkata, "Mintalah kepadaku, akan kupenuhi." Lalu Asiyah berkata yang diceritakan dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, bangunkan aku untukku di sisimu rumah di syurga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surah Tahrim ayat 11. Minum dulu jap. Kawin lah. Kemudian dari Salman radhiyallahu berkata, isteri Fir'aun diseksa dengan berjemur dalam panas matahari. Ketika mereka pergi, para malaikat memayungi wanita itu dengan sayapnya, dan dia dapat melihat rumahnya di dalam syurga. Dan dirawikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Fir'aun merentangkan istrinya pada 4 pancang dan dibiarkan di bawah panas matahari. Kemudian Asiyah menghadapkan muka ke langit lalu berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu rumah di syurga." Surah Tahrim ayat 11. Hasan berkata, kemudian Allah SWT menyelamatkan dan mengangkat ke syurga. Ia makan dan minum senang lenang. Hal tersebut merupakan dalil memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya dari segala kesulitan dan bencana adalah perbuatan orang saleh dan adab orang mukmin.
Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, itulah dia tadi tuan-tuan sekalian menceritakan tentang bagaimanakah keadaan, kan? Bagaimanakah keadaan apabila kita mempunyai perasaan mahabbah, merindukan Allah Subhanahu Wa Taala, cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa pun kita akan kuat tuan-tuan dalam apa juga ujian dan musibah yang melanda. Sebagaimana yang kita tahu bab 10 ni merindukan Allah ni makna Allah sayangkan kita tuan-tuan. Allah sayangkan kita, tetapi keseluruhan kasih sayang kita pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah caranya kita beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita sibuk dengan dunia atau sebagainya? Baiklah, saya nak tengok komen-komen tuan-tuan Kita tengok komen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada 65 komen lah. Siti Hanja Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifka Hosni, Waalaikumsalam. Nur Farah Lina Abdullah, Waalaikumsalam. Rabi'ah Johari Abi Manja, Aznah Abdullah, terima kasih. Waalaikumsalam. Noris Norita, Nur Faziah Syariat, Ika Durani, Atika Kamarudin, Faziah Ja'far, Zarina Jahari, Syamim Omar, Nur Azwa, As-Sa'ad Huzaimi, Nur Zailan Dahlan, Rohana Saleh, Syamim Omar, Nur Faziah Syariat, Azijul Latifah Ishaq, Fika Zali, Syarifah Sudi, Norma Osman, semua bagi salam ya. Siti Absyah Syafi'i, Asri Arkil, Faiz Bahrum, Syarifah Siti Zain Al-Qadri, Faiz Bahrum, Nur Ain, Syafi Zawati Nilam, JMM Clear, Ika Dorani, Waalaikumsalam Teh Kiti. Terima kasih dapat hadir majlis ilmu. Rafida Abdul Rahim, Zaini Hani, Teh Kiti, Azizah Maulud, Faridah Amai, Waalaikumsalam. Risnawati Subang Jaya, terima kasih banyak. Siti Absyah Syafi'i, Sabariah Pairun, TKT, Puan Teh. Ya, jadi makna tolong buka kitab lah Kitab kita dah selesai dah bab 10. InsyaAllah nanti kita sambung bab 11 pula. Zalina Zainal Abidin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Akan kuliah semua, terima kasih banyak kerana ikut kuliah pada hari ini. Kalau ikutkan kita betul lah tu kan? 42. Okey. PG Kulaan. Assalamualaikum Ustaz. Salam saya dari Kelang. Orang baik Allah sayang. Tepat sekali. Siti Absyah Syafi'i, terima kasih kerana highlight balik tajuk kita hari ni. TKT, terima kasih banyak. Nora Razali, Siti Mariam, Surya Adan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ali Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nampak tak ada soalan semua orang faham nampak tu. Apa pun tuan-tuan sekalian, kita buat kesimpulan kita buat kesimpulan. Dia kalau kita buat kuliah ni, kalau ada soal jawab baru dia meriah. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan tak bagi soalan ni. Saya dah habis dah baca ni kitab ni, tunggu soalan aja kan. Okey, tak apalah kalau macam tu saya buat kesimpulan kita buat kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, makna kata nak beritahu hidup kita ni dalam dunia ni, saya selalu sebut yang sementara ni kita kena banyak manfaatkan diri kita. Dan jangan tak tahu hari ini merupakan satu hari yang bersejarah. Kita cuti sebab apa? Dikatakan bahawa 27 Rejab adalah merupakan hari Isra' Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Mekah sampailah ke Madinah. Kan? Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati dan perjalanan sekelilingnya. Linuriyahu, yang mana kami gambarkan, kami tunjukkan. Min ayatina, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, perjalanan tu asra bi'abdihi lailan, perjalanan Nabi pada malam itu menggambarkan juga satu bentuk kecintaan Allah kepada Nabi. Dan begitu juga Nabi kan merupakan kekasih Allah pada malam yang sama. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya aku angkat kau sebagai kekasihku. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Aku berikan 7 ayat daripada surah apa? Surah Al-Fatihah. Aku berikan panji liwa'ul ham. Aku berikan sebagian beberapa surah daripada surah Al-Baqarah tu, apa dia? Ayat kursi sebagai pembendaharaan di bawah arash.
Begitu juga Allah Ta'ala bagi apa? Allah bagi panji liwa'ul ham, yang mana Nabi pegang tu, para Nabi ambil seluruh anbiya dan mursalin juga akan dibernaung di bawah panji yang sama. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan aku fardukan kepadamu salat 50 waktu. Nak tunjukkan hebatnya tuan-tuan sekalian hebat soalan. Hebatnya kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita. Nabi berikan Nabi kita, malahan dikatakan kita sebagai umat yang paling hebat sekali. Umat yang paling hebat sekali. Dengan itu kita tanya balik diri kita, adakah kita layak menjadi manusia yang hebat, umat yang hebat dengan tahap hari-hari bergaduh saja kan. Ada je benda yang tak kena. Kena senang je nak keluar Islam. Kan nak kata macam mana? Kan sekarang atas dunia bolehlah berlagak. Rasa hidup lagi. Kau tunggu mati besok kau tahulah. Langit tu tinggi rendah, kan? Jadi ini tengok ada satu soalan ni. Assalamualaikum SSD, macam mana nak menghadirkan rindu? Nak menghadirkan rindu, perbanyakkan amal. Dan hati kita cuba ikhlaskan kerana Allah. Bersyukur dengan segala Allah kurniakan kat kita. Macam contohlah kita fikir-fikir apa yang orang dah bagi kat kita, kita rasa seronok kan. Ya Allah, dia bagi hadiah aku kat ni, suami aku bagi ni, suami aku bagi ni, maka kita sayang suami kita. Ingat balik Allah bagi kita macam-macam semenjak daripada kecil sampailah kita dah besar, sampai kita tua. Allah bagi kita anak-anak, bagi anak-anak yang berjaya, bagi rezeki melimpah ruah. Kalau kita fikirkan, mesti akan datang perasaan sayang dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas soalan daripada Nor Elina Diana Hanna. Okay, alright. Okay. Jadi bersama balik yang kisah Isra dan Mi'raj tu tadi kan. Kisah Isra Mi'raj tadi, kita kena yakin bahawa perjalanan Nabi malam tu memang tubuh badan Nabi ini perjalankan. Bukannya roh, bukan mimpi, memang tubuh badan Nabi. Dan nak beritahu tuan-tuan sekalian, benda ni kita mungkin susah nak percaya, susah kita nak kalau kita duduk kat zaman Nabi. Zaman Nabi, kalau kita duduk zaman Nabi, susah nak percaya. Sebab tak macam kita hari ni. Hari ni kita ada kapal terbang, kita ada kereta api laju, kita ada macam-macam benda laju. Dan orang kata macam-macam benda boleh dibuat lah, kan, dengan izin Allah. Tapi hari ini kita mudah. Kita dah nampak benda macam-macam. Mudah kita faham. Zaman Nabi dulu, apa pun tak ada. Paling laju pun kuda. Kan? Paling laju pun kuda. Jadi macam mana nak laju dah satu malam boleh sampai ke Masjidil Aqsa? Kan? Maka kita kena percaya itu adalah ni. Malahan kelajuan biar kenderaan yang Nabi naik, iaitu Burak itu, dikatakan lebih laju daripada kelajuan cahaya. Lebih laju daripada kelajuan cahaya. Tuan-tuan fikir dah tuan-tuan. Kan? Lebih laju. Tetapi hari ini kalau kita tengok, kan? Kalau kita tengok, keadaan itu ada yang mempertikaikan sebelum ni. Dalam ketika dulu ada yang bertikaikan, mungkin mimpi kot, mungkin dia roh dia ni perjalankan tu yang laju tu, salah. Kita kan bagi orang Islam kena yakin memang tubuh badan Nabi. Asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Bukannya asra bi ruhi abdihi lailan. Tak ada. Bukannya menjalankan roh hambanya, tak. Memang hambanya itu sendiri dia menjalankan pada waktu malam. Dan perjalanan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Itulah satu perkara yang boleh menguji keimanan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi dalam keadaan Isra dan Mi'raj ni, apa amalan yang kita boleh buat? Ingat Allah banyak-banyak, kan? Wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak, mengaji, beribadah. Sebab manusia dalam dunia ni, kita ni jangan benarkan diri kita jauh daripada Allah. Tapi sentiasalah kita berusaha untuk mempertingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada dalam 10 minit lagi saya bagi untuk soalan. Silakan. Soalan ni, macam mana ya Allah ni, macam mana kita nak istiqamah pada diri kita? Okey. Bagaimana cara nak istiqamah pada diri kita? Soalan daripada Aziz Hamzah Aziz. Kalau untuk istiqamah pada diri kita ni, satu ya, Nabi pernah pesan, buatlah amalan tu walaupun sedikit tetapi berterusan.
Makna kata kita buat berperingkat-peringkat. Janganlah dapat sepanjang masa sikit aja. Tapi buat berterusan. Maknanya improve daripada masa ke semasa. Buat daripada masa ke semasa. InsyaAllah kita boleh melaksanakan. Dan itu adalah salah satu cara untuk istiqamah. Dan contohnya macam kita buat baik, contoh kalau kita datang ni, walaupun kita tak dapat hadir kuliah yang diajukan oleh Puan Teh kita di Masjid Ibn Abbas, tapi kita masih lagi boleh menyumbang. Kan? Kita bank in lah kan, 100, 200 sumbangan daripada tabung kan, supaya kita boleh buat live daripada masa ke semasa. Kan? InsyaAllah lah, saya ingat lepas ni saya boleh je kalau nak datang Masjid Ibn Abbas. Kan? Datang, tapi kita jaga penyerakan. Saya ingat boleh kot minta clearance daripada pihak berkuasa. Saya rasa boleh. Okey? Soalan lain? Soalan Nurain. Macam mana nak pastikan hati sentiasa rindu pada Allah? Tadi saya dah jawab pasal rindu pada Allah ni. Beramal banyak-banyak insya-Allah. Allah akan bantu kita insya-Allah. Kalau tanya tentang zikir yang boleh kita amal hari-hari bersempena dengan hari Isra' Mi'raj ni, ada satu perkara yang pernah diajar oleh Nabi Ibrahim ketika peristiwa Isra' tu naik tingkat atas sampai langit yang keberapa jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tak pernah tengok umat kau lah paling miskin sekali. Suruhlah umat kau amalkan tanam tanaman syurga. Apakah tanaman syurga itu? Iaitu la haula wala quwata illa billahil azimil azim. La haula wala quwata illa billahil azimil azim. Okey. Itu adalah antara yang boleh kita amalkan. Okey. Dia tanya, boleh tak kita beramal zikir ya latif untuk melumpuhkan hati kita anak-anak? Boleh, tak ada masalah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Apa maksudnya? Yang maha lemah lembut. Yang maha lemah lembut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga akan melembutkan hati kita sendiri. Kerana zikir yang ini amat mudah meluruhkan hati-hati yang keras, apatah lagi hati yang ego. Mengamalkan zikir dari ayat-ayat Quran atau Asma'ul Husna, selain pada menenangkan, akan dapat menjernihkan dan melunakkan hati, dan ia mengandungi fadilah khusus untuk keluasan hati ilmu, terbukanya pintu hidayah, dimudahkan faham agama, dan diberi kemanisan dan dilapangkan kehidupan dan memurahkan rezeki. Boleh amalkan ya latif. Okey, satu soalan lagi. Kita buka lagi satu soalan. Assalamualaikum. Jun Punam, bagaimana memberi salam dan menjawab salam dengan betul? Ada yang menyebut Ta'ala. Okey. Untuk makluman semua, untuk bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul. Kan? Allah Ta'ala tu sifat Allah Ta'ala. Kan? Boleh. Tapi Allah Ta'ala boleh sebut. Tapi bukannya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak betul. Tak betul. Itu sadap bercakap nama itu kan, agak-agak. Bukan semua benda boleh letak Ta'ala ni. Dan bukan semua perkara kita boleh letakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi tambah-tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada. Okey? Okey, memang Victoria ni tak berkenan lah isu kalimah tu Ustaz. Memang betul. Saya sendiri pun menzahirkan, kita sebagai orang Islam, kita kena zahirkan perasaan tanda tidak setuju kita bahawa kalimah Allah, kan, kalimah Kaabah, kan, apa semua tu adalah semua milik agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Apa hal nak kau sibuk dengan agama Islam ni istilah pun kau nak pakai? Sebab yang bahayanya benda ni boleh mendatangkan kekeliruan pada generasi-generasi muda.
Itulah yang paling kita risaukan anak-anak kita semua. Yang itu yang kita nak jaga. Okey. Azizah Maulud. Tak ada soalan pada Azizah Maulud. Dia tanya bagaimanakah caranya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui tanda-tanda yang Allah menerima taubat kita. Apakah tanda-tanda Allah terima taubat kita? Ini penting. Kita ni tanda-tanda menerima taubat dan ibadah kita. Maknanya kalau kita bertaubat, Allah terima ke tak? Allah terima ke tidak? Ibadah kita Allah Ta'ala terima ke tidak? Sebagai manusia biasa, sebab itu memang kita tak dapat elak daripada membuat salah dan dosa. Tak kisahlah dosa kecil maupun dosa besar. Namun apa yang membezakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seada di antara kita yang menyesali setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan dan mohon ampun serta bertaubat pada Allah SWT. Tapi ada sebahagian lagi buat salah silap tapi tak mohon ampun. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang beriman supaya kamu berjaya. Jadi syarat-syarat taubat ni apakah dia? Pertamanya adalah dia menjauhi dan meninggalkan maksiat. Yang keduanya adalah menyesali kerana telah melakukan dosa tersebut. Dan ketiga berazam untuk tidak mahu mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi, tiga-tiga itu tadi, maka taubatnya itu tidak sah. Dan kalau kita nak kalau kita nak tengok sama ada taubat kita diterima oleh Allah, tanda-tandanya pertama, dia sudah dapat mengawal lidahnya, kata-katanya daripada perkata dusta, ribah dan kata-kata tidak penting. Maka dia banyak pada zikir, banyak pada mengingati Allah. Kemudian kedua, dia sudah tidak ada lagi rasa hasad, dengki, iri hati serta hadap manusia. Itu baru taubat, betul-betul taubat. Ketiga, dia telah menjauhi rakan taulan yang jahat. Menjauhi, bukan memutuskan, menjauhi. Dan keempat, sentiasa bersiap sedia menghadapi mati dan selalu beristighfar, menyesali dosa-dosanya, lalu berserta bersungguh-sungguh dan melakukan ibadah kepada Tuhannya. Malahan pernah seorang ahli hikmah bertanya, ditanya adakah tanda bahawa taubat seorang itu diterima? Maka menjawab ada 4 tanda, iaitu musuh hubungan dengan kawan tak baik, menghentikan semua jenis maksiat, hilang rasa bersenang-senang dengan dunia, percaya dan yakin dengan jaminan Allah dengan segala aspek termasuklah rezeki. Okey? Ni Jun Purnama ada tanya soalan ni. Jun Purnama tanya soalan lagi. Ada juga ustaz yang menyebut salamnya ni Allah Ta'ala. Ya, betul. Itu tak payah, itu bukan tanya. Tuhan hanya penyataan saja. Okey? Tak setuju langsung dan terkilan. Betul. Jadi, ramai-ramailah kita menzahirkan, kita mohon sangat kepada negara kita Malaysia, yang mana Perdana Menterinya beragama Islam. Kan? Menteri-menterinya ada yang beragama Islam. Kan? Majoriti rakyat Malaysia beragama Islam. Tolonglah. Kita tak boleh terima lah kenyataan ada satu yang bukan Islam ni kata dia bersyukur kerana doanya telah diterima. Kurang hajar betul tuan-tuan. Kan? Sorry lah. Mulut saya macam tu. Kan? Tapi apa pun tuan-tuan, kita doa sama-sama mudah-mudahan dibuat rayuan dan kita dapat menyelamatkan institusi agama kita, institusi Islam kita daripada terus dipermain-mainkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, itu saja pada hari ini. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian anda semua bersama dengan saya secara langsung pada hari ini. Terima kasih banyak di atas soalan-soalan yang dikemukakan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan walaupun simple, walaupun ringkas, insya-Allah sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.